Assalamualaikum. Nama saya Nordani Izzati. Hari ini saya akan menerangkan dan menceritakan mengenai tingkah laku atau karakter yang terdapat dalam diri saya. Saya merupakan seorang individu yang sangat teliti dalam setiap perkara yang saya lakukan. Individu yang teliti ini merupakan seseorang yang ingin melakukan sesuatu kerja atau tugas dengan baik dan bersungguh-sungguh. Di samping itu, individu yang teliti ini juga merujuk kepada seseorang yang memberikan tumpuan sepenuhnya kepada sesuatu kerja yang sedang dilakukan. Ketelitian ini tidaklah hanya berfokus kepada pelaksanaan tugas semata-mata. Malah, ketelitian ini juga melibatkan pembuatan keputusan yang mana individu yang mempunyai karakter atau tingkah laku yang sangat teliti ini cenderung untuk lebih berhati-hati dalam membuat sebarang keputusan. Individu yang mempunyai karakter yang teliti ini tidak kisah sekiranya mereka perlu menghabiskan masa yang agak lama untuk memastikan sesuatu kerja yang dilaksanakan itu adalah berkualiti dan bagus serta ia mampu memuaskan hati mereka. Berbalik semula kepada karakter diri saya sendiri, karakter teliti yang ketara dalam diri saya adalah teliti yang dalam pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan ini boleh merujuk kepada situasi yang mana antaranya adalah pembuatan keputusan dalam pembelian barang-barangan. Saya sangat teliti dengan pembelian dan pemilihan barangan keperluan saya seperti produk penjagaan muka yang mana saya akan memerlukan masa yang agak lama untuk meneliti bahan-bahan yang terdapat dalam produk tersebut. Hal ini adalah untuk memastikan bahan-bahan yang tidak sesuai dengan kulit saya tiada dalam produk tersebut sebelum saya membelinya. Di samping itu juga, situasi ini adalah sama apabila saya hendak membeli pakaian yang mana saya sendiri akan meneliti dari segi kualiti dan harga yang ditawarkan agar harga pakaian tersebut adalah setanding dengan kualitinya. Di samping itu, saya juga teliti dalam menyiapkan tugasan yang diberikan. Ketelitian dalam menyiapkan tugasan ini adalah merujuk kepada tugasan individu dan juga tugasan berkumpulan yang mana saya akan menyemak semula berkali-kali bagi memastikan tugasan yang dibuat dan dilaksanakan itu adalah berkualiti. Saya sangat teliti dari segi ejaan, penggunaan perkataan dan susunan ayat yang dibuat untuk memastikan perkataan dan susunan ayat tersebut adalah bersesuaian dan teratur. Selain itu, saya turut teliti dari segi margin atau format tugasan bagi memastikan ia adalah sama dan selari untuk setiap muka surat. Oleh itu, kerana sikap teliti ini, saya terdorong untuk menyemak hasil kerja saya berulang kali walaupun ia memerlukan masa yang agak lama. Jadi, ketelitian dalam pembuatan keputusan dan melaksanakan tugasan seperti yang dinyatakan di atas adalah merujuk kepada ciri-ciri individu yang mempunyai karakter yang teliti ini iaitu sama seperti karakter diri saya. Saya tidak kisah sekiranya saya memerlukan masa yang agak lama dalam membuat pilihan dan keputusan untuk beli sesuatu barangan dan menyemak tugasan kerana setiap kerja atau perkara yang dilakukan secara fokus, teliti dan berhati-hati mampu menghasilkan sesuatu yang berkualiti dan terbaik. Teori pertama yang dipilih bagi menjelaskan tingkah laku individu yang teliti ini adalah teori personality Big Five. Teori personality Big Five ini dikemukakan dan diperluaskan oleh seorang ahli psikologi yang terkenal iaitu Lewis Corbett dan telah dikembangkan oleh dua orang tokoh iaitu Gordon William Allport dan Raymond Cattell. Big Five merupakan satu pendekatan yang digunakan untuk melihat kepribadian atau personaliti manusia melalui trait, iaitu yang disusun dalam 5 dimensi kepribadian yang mana ia telah dibentuk melalui analisis faktor. 5 trait kepribadian yang terlibat dalam Big Five ini adalah openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness and neuroticism. Berdasarkan 5 dimensi kepribadian yang dinyatakan di dalam teori personality Big Five ini, dimensi kepribadian yang berkait rapat dengan karakter diri saya adalah dimensi kepribadian conscientiousness. Hal ini demikian kerana individu yang memiliki dimensi kepribadian ini cenderung untuk lebih berhati-hati dalam setiap perkara yang dilakukan. Begitu juga saya, yang mana saya adalah individu yang berhati-hati dalam membuat keputusan atau sebarang tindakan. Atau dalam erti kata lain, saya membuat sesuatu keputusan itu penuh dengan pertimbangan serta teratur bagi memastikan sesuatu tujuan atau objektif itu tercapai berdasarkan spesifikasi yang ditentukan. Teori yang kedua bagi menjelaskan tingkah laku individu yang teliti ini adalah teori pelaziman operan. Teori ini dicipta oleh Bernard F. Skinner yang mana mempunyai dua konsep utama iaitu peneguhan dan deda. Konsep peneguhan ini adalah terdiri daripada peneguhan positif dan peneguhan negatif.
Peneguhan positif merujuk kepada sebarang rangsangan yang boleh menambahkan kebarangkalian sesuatu tingkah laku itu akan berlaku. Peneguhan negatif pula merujuk kepada rangsangan yang menyakitkan atau yang tidak selesa yang mana boleh mempositifkan kebarangkalian sesuatu tingkah laku itu untuk berlaku. Manakala konsep denda pula merujuk kepada apa jua rangsangan yang menghasilkan sesuatu gerak baras atau tingkah laku yang terhasil berkurangan atau langsung dihapuskan. Konsep asas yang boleh menjelaskan tingkah laku teliti saya yang terdapat dalam teori pelaziman operan ini adalah konsep peneguhan positif. Individu yang teliti ini cenderung berusaha bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu kerja bagi memastikan mereka mendapatkan hasil yang terbaik dan berkualiti. Begitu juga dengan saya yang mana saya sentiasa melaksanakan tugasan yang diberikan oleh pensyarah dengan fokus dan bersungguh-sungguh bagi memperolehi markah yang terbaik. Hal ini demikian kerana individu yang teliti ini percaya bahawa usaha keras mereka mampu membuahkan hasil yang baik. Oleh itu, mereka akan mengulangi tingkah laku tersebut bagi membolehkan mereka mendapat pulangan yang baik seperti mendapat pujian daripada bos bagi individu yang sudah bekerja dan mendapat keputusan peperiksaan yang baik bagi seorang pelajar. Dua teori ini adalah bersesuaian dengan individu yang mempunyai karakter atau tingkah laku teliti ini kerana terdapat sebahagian daripada kedua-dua teori ini yang menjelaskan karakter atau tingkah laku tersebut. Teori personality Big Five membolehkan individu mengenali diri mereka sendiri melalui ciri-ciri kepribadian yang paling dikenali yang mewakili struktur dasar di sebalik semua ciri-ciri kepribadian. Berdasarkan kelompok trait personality yang terdapat dalam teori ini, ia mampu memudahkan mereka memahami kepribadian mereka dan mudah untuk mengetahui mereka tergolong dalam kelompok kepribadian yang mana di antara openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness dan juga neuroticism, iaitu bagi menjelaskan personality mereka sendiri. Jadi, individu yang teliti seperti saya ini adalah tergolong dalam kepribadian conscientious yang mana ia menjelaskan tingkah laku berhati-hati saya dalam melakukan sesuatu. Manakala, teori pelaziman operan pula membantu individu dalam mengenapasi tindakan mereka terhadap sesuatu. Teori ini telah menjelaskan bahawa apabila organism menghasilkan sesuatu gerak balas, ini bermakna organism itu telah bertindak ke atas persekitarannya. Jadi, di dalam teori ini, Skinner telah menjelaskan mengenai konsep peneguhan yang mana ia sangat berkait rapat dengan tingkah laku teliti ini, iaitu boleh menjelaskan bahawa tingkah laku individu yang teliti ini adalah tergolong di dalam konsep peneguhan positif. Berdasarkan sikap bersungguh-sungguh mereka dalam melakukan sesuatu kerja kerana mereka percaya bahawa usaha mereka membawa kepada satu pencapaian yang baik dan terdorong dalam pengulangan tingkah laku tersebut. Individu yang teliti ini ada kalanya disukai ramai kerana hasil kerjanya yang baik dan berkualiti, dan ada kalanya mereka tidak disukai dan tidak disenangi oleh kerana tingkah laku mereka ini sering diperkatakan dan dianggap sebagai individu yang cerewet. Saya sebagai seorang pelajar yang sentiasa terlibat dengan tugasan berkumpulan sering dikatakan cerewet oleh kerana menegur ahli kumpulan saya sekiranya terdapat beberapa kesalahan dalam tugasan tersebut berdasarkan daripada pembacaan saya. Hal ini demikian kerana individu yang mempunyai karakter yang teliti ini cenderung untuk menegur kesalahan orang lain sekiranya mereka merasa itu adalah sebuah kesalahan yang perlu diperbetulkan bagi mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Kebiasaannya saya akan menegur kesalahan yang melibatkan ejaan dan format tugasan tersebut seperti saiz huruf dan juga jarak di antara baris. Bagi mereka, kesalahan tersebut adalah merupakan satu kesalahan yang kecil dan tidak akan memberikan kesan terhadap kualiti kerja. Namun, bagi individu yang teliti, mereka akan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasan yang diberikan untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan, seperti mencapai markah yang bagus dalam tugasan yang diberikan dan sebagainya. Kesimpulannya, kedua-dua teori yang telah dinyatakan ini mampu menerangkan karakter atau tingkah laku individu yang teliti kerana sebahagian daripada teori-teori tersebut ada menyentuh serba sedikit mengenai tingkah laku ini. Namun, teori-teori yang dinyatakan ini tidaklah hanya berfokus kepada satu tingkah laku atau karakter sahaja. Hal ini kerana teori-teori ini mempunyai skop yang meluas bagi menjelaskan kepribadian atau personaliti manusia yang lain. Setiap daripada teori-teori ini mempunyai fokus yang tersendiri
dalam menerangkan dan menjelaskan pelbagai kepribadian yang wujud dalam diri manusia.